Saya bukan orang korporat. Saya punya bidang bahagian siasat syariah. PhD saya. Tapi benda simple. Yang sakit kalau kita jaga, yang sehat terpaksa tanggung, kesan kepada 9 juta pendeposit, nanti dia marah. Kenapa saya punya dividen rendah? Bermakna. Itu pun kita tidak jual. Kita pindahkan. Untuk apa? Kita dapat sukuk yang bernilai 20 bilion itu untuk kita selesaikan urusan apa yang kata aset dengan liability, dan dengan sukuk itu saja kita dapat untung 800 juta setahun. Kerana kita boleh jual kita boleh langgan bagi kepada orang, kita saja pelanggannya. Bermakna, apa isu dia sebenarnya? Tidak ada isu. Dan yang paling buruk di dalam kehidupan manusia ialah apabila idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantazirus sa'ah, kata Nabi, apabila anda memberikan urusan itu kepada mereka yang tidak layak. Bukan jadi ahli. Yang bercakap-cakap dia tidak layak, dia bukan ahli dia, tapi dia nak bercakap. Fantazirus sa'ah, tunggulah rosak. Inilah rosaknya masyarakat dengan fitnah-fitnah yang berlaku. Dan masyarakat kita hari ini pula, dia tidak tanya kepada orang yang bertanggungjawab, tapi dia bertanya kepada orang yang mendengar cerita itu, maka bertambah-tambah lagi lah fitnah sehingga meluas di kalangan masyarakat. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, berkat kesabaran kita, kerana kejujuran kita itu, akhirnya yang membuktikan kejayaan kita bukan saya, bukan saudara Abdullah Sani, laporan audit. Yang membuktikan kejayaan kita, kita dapat di peringkat antarabangsa International Finance Award. Di atas usaha pemulihan ini, kita diberikan antara 10 JLC dunia Islam yang terbaik. Tabung haji adalah antara 10 itu. Dan itu yang rakyat masyarakat di luar sana kena dengar. Kalau saya menjual aset, kenapa dia diberikan saya award? Tabung haji award yang begitu. Dan dalam hal penjualan aset, kalau tak salah pada Mei tahun ni, Ketua Pemuda UMNO pun minta maaf. Ya, itu itu kena cerita orang kampung. Ini orang kampung kat Pasir Putih tak tahu cerita ni. Orang Pasir Putih tolong dengar. Saya bila dia keluarkan kenyataan tabung haji jual pegangan aset TMB, maksudnya pegangan saham TMB bernilai 2.6 bilion. Waktu itu saya masih jadi menteri, saya kata ini tak betul. Saya cek dengan tabung haji, tak betul. Kita dah keluarkan kenyataan, menyatakan saya harap Pemuda UMNO tarik balik dalam masa 2 minggu. Kerana kita telah muat penjelasan perkara itu tidak wujud. Dia tak mau tarik balik. Oleh kerana nak jaga institusi tabung haji. Bukan saya, Saudara Omar. Saya dengan Abdullah ni kena serang, kami dah mangli lah. Dah biasa lah. Dah mangli dah. Kalau kita, tubuh kita, Mujahid dan Abdullah, orang politik biasalah. Ya, betul. Tapi bila dia menyebut itu boleh memberi kesan kepada institusi 9 juta pendeposit dengan nilai waktu itu hampir 78 bilion aset kita, dengan niat memfitnah. Dengan niat memfitnah. Yang boleh sebab kita punya pelabur lari, boleh sebab pendeposit kita tak percaya dekat kita. Saya terpaksa mempertahankan imej tabung haji. Maka ketika itu saya saman dia. Lepas tu kerajaan jatuh. Tapi saya meneruskan saman itu atas tanggungjawab saya. Alhamdulillahirabbil alamin, di bulan Ramadan al-Mubarak, ya, kita telah berjaya. Bukan lepas tu. Kita telah berjaya membuktikan akhirnya dia tarik balik dan dia menyatakan silap dia dalam dakwaan tersebut, dan saya berbesar hati untuk menerima kesalahan itu asalkan rakyat sudah tahu itu satu pembohongan kerana dia tarik balik. Bermakna itu satu daripada siri-siri pembohongan yang telah dibongkarkan oleh mahkamah setelah orang itu sendiri mengakui bahawa dia silap dalam dia punya tuduhan itu dan tarik balik. Alhamdulillah. Dan saya ada satu kes lagi, saya tak boleh bagi komen kerana ia masih belum ada keputusan, iaitu kes saya dengan seorang yang tadi dicerita bercakap di masjid, maka dibawa ke mahkamah. Tapi itu biar dulu pihak mahkamah. Belum selesai lagi. Yang satu lagi belum selesai lagi. Dan yang kedua, kita menunggu hasil daripada RCI, Royal Commission Investigation, yang telah pun selesai dia punya pembicaraan. Saya menjadi saksi utama dan semua yang terlibatlah daripada 2015 termasuk sebelumnya dan saya sendiri. Akhirnya kita mengharapkan keputusan yang adil dan saksama dalam konteks ianya jujur dan benar-benar mendapat keputusan RCI, dan itu mungkin boleh memberi jawapan fitnah selama ini yang dituduh kepada kita, khususnya
dan kepada Pakatan Harapan. Sukar untuk kita membawa jawapan black and white begitu. Pertamanya, kita mengamalkan dalam konteks perlembagaan apa yang dinamakan sebagai parallel system. Adanya mahkamah sivil, adanya mahkamah syariah. So, di atas parallel tadi, dia terpaksa draw a line, dia terpaksa membuat satu garisan yang tidak tercampur aduk dari sudut kuasa yang ada pada mahkamah sivil dan kuasa yang ada kepada mahkamah syariah. Maka sebab itulah lahirnya RUU 355. Dalam konteks perundangan, satu, bagi mengelak double jeopardy. Double jeopardy ini maknanya, kalau mahkamah sivil dan mahkamah syariah itu dilihat sama dalam konteks hukumannya, ada di sini, hukumannya ada di sini, sama semua, maka seseorang berpotensi untuk dikenakan hukuman 2 kali. Dan itu tidak adil. Itu doktrin 355 untuk pengetahuan semua orang. Maka doktrin 355 ini supaya kuasa yang ada, soal terhad itu cerita lain. Tapi saya nak menceritakan sejarah lahirnya 355. Now, keterbatasan undang-undang dalam konteks hukuman yang dikenakan oleh mahkamah syariah tidak boleh melebihi apa yang ada pada mahkamah sivil, dan jenayahnya juga berbeza dalam konteks jenayah yang ada di dalam akta dalam enactment jenayah syariah ini, apa yang dinamakan sebagai kesalahan peribadi, yang maksudnya dosa-dosa yang kita anggap melanggar adanya kita panggil punishment dia. Manakala di sini dia dilihat secara lebih besar tentang isu jenayah-jenayah yang lebih berat. Maka kerana itulah apa yang dinamakan keterbatasan 355 itu dari sudut doktrin undang-undang supaya tidak berlaku huru-hara. Nah, apa yang dituntut oleh PAS ketika itu ialah supaya menaikkan hukuman yang ada daripada sekadar denda, dia tak boleh lebih daripada 5,000. Dia nak naikkan kepada contohnya 100,000. Kalau sebatan tak boleh lebih daripada 5 sebatan. Kalau penjara tak boleh lebih daripada 3 tahun contohnya. Maka dia nak minta untuk dinaikkan. Saya nak tegas, ini bukan hudud. Ya? Ini bukan hudud, ini sekadar menaikkan present law yang ada dalam doktrin yang cuba dipisah. Tapi dia akan timbul soal macam mana dia nanti ada satu pertemuan pula dengan yang dalam jenayah syariah ini. Maka dalam konteks keadilan, double jeopardy itu tidak boleh diterima sebagai satu keadilan, kerana saya dah kena sini, sini pun saya kena juga. Sebab itulah adanya batasan dalam konteks itu. Oleh kerana itu, isu ini perlu kepada satu penelitian yang mendalam dengan niat yang baik untuk meningkatkan hukuman yang ada di dalam mahkamah syariah, tetapi perlu juga diingat kesannya itu boleh menimbulkan huru-hara dalam konteks perundangan yang lebih besar. Kedua, ia tertakluk pada kuasa raja-raja. Kalau ini tidak boleh dibawa suka-suka. Apa saja isu yang nak dipinda dalam konteks pentadbiran Islam, majlis raja-raja Perlu dibawa menghadap dulu. Perlu menghadap dulu. Dan majlis saja-saja setakat yang saya tahu tidak bersetuju kalau dibuatkan peningkatan itu di atas masalah-masalah yang timbul tadi. Dan yang kedua, yang kita ada isu di dalam konteks mahkamah dan juga undang-undang syariah di dalam negara kita ialah kuasa perundangan syariah itu tidak terletak mutlak kepada federal. Dia terletak kepada kuasa negeri-negeri. Jadi di sana akan ada isu yang pertindihan dan kehendak, kemahuan, apatah lagi kemampuan mahkamah di peringkat negeri. Lagi banyak masalah. Laru tu banyak. Oh yes. Itulah so yang kata saya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tadi. Kalau al-adlu tu dengan niat abstrak. Adlu ni abstrak. Tak ada mana ulama yang kata al-adlu itu ialah praktikal. Dia abstrak. Abstrak ni mana kita falsafah yang kita perlu pegang. Tapi ulama juga menyebut dari segi tatbiqi. Pelaksanaan dia bagaimana? Apakah pelaksanaan itu akan mengalahkan tujuan keadilan tadi? Contohnya kalau ada double jeopardy bagaimana? Maka itu tidak adil. Maka pelaksanaan itu di sebalik kita nak melaksanakan abstrak keadilan itu
perlu dilihat kepada realiti. Itu yang kita namakan sebagai local context. Apa yang perlu dilaksanakan di sini bagaimana? Apa yang hari itu saya jadi menteri, kita memperkenalkan konsep kearifan lokal. Apa lokal masalah kita ni? Apa masalah? Jadi, nak jawab soalan Saudara Umar tadi, bahawa ia tidak semudah black and white. Kenapa kita tak buat? Oleh kerana itu, ketika saya menjadi menteri, saya panggil persidangan, hakim-hakim. Saya panggil semua peguam-peguam. Okey, mari kita bincang. Antara yang mereka timbul masalah paling besar yang saya belum sempat lakukan kerana jatuhnya kerajaan dengan langkah syaratan yang jahat itu, apabila kita cuba nak jadikan undang-undang syariah yang ada dalam negara ini kepada reformatif, rehabilitatif dan bukan sekadar punitif. Maksudnya, orang undang-undang tahu istilah ini. Maksudnya, undang-undang yang ada itu bukan sekadar menghukum. Apa dia menghukum? Denda, penjara, sebat. Kita nak buat satu peruntukan, reformatif ni pemulihan. Rehabilitatif. Saya bagi contoh. First time offender. Mungkin dia buat itu atas kejahilan, mungkin atas keterlanjuran. Maka perlu diberi ruang. Kan Islam itu boleh, bukan sekadar nak menghukum kan. Kalau Nabi Muhammad SAW ketika seorang wanita yang datang kepadanya, Hamidiah itu yang mengatakan dia telah berzina. Apa kata Nabi? Balik dululah. Mungkin kau tak buat zina, kau hanya pegang-pegang. Bermakna Nabi menunjukkan Islam bukan nak menghukum orang. Tapi dia datang balik, dia kata, dia tunjuk ini bayi yang barulah kemudian dikenakan hukuman. Sehingga apabila seorang sahabat ketika melontar batu marah kerana perbuatan wanita ini, Nabi kata jangan. Sungguhnya dia masuk syurga. Maksudnya apa? Rahmatnya. Bukan rahmatnya Islam untuk kita mengiyakan zina. Tidak. Tapi, kalaulah first time offender, yang bukan zina pun, dia menjurus kepada zina. Pembukaan kepada zina. Ya, mungkin boleh diberi teguran, mungkin boleh diberi nasihat, mungkin ditegur, jangan begitu. Ya, anda perlu, dan kalau dia bertaubat, Masya Allah. Itulah rahmat sebenarnya. Itu kelegaan. Tetapi malangnya Umar, malangnya. Peruntukan jenayah syariah tidak ada peruntukan reformatif ini. So hakim got no choice. So A atau B je? Kena denda, penjara, sebab hakim tak boleh nak cari, aku nak bagi ruang dekat dia. Tak ada. Tanpa menyelesaikan yang tadi yang kita kata mengajar tu, Ya. nak ditambah pula yang yang tadi tu. Bermakna, waktu saya jadi menteri, saya bincang dengan semua hakim-hakim syariah, kita telah buat satu keputusan untuk kita mula memperkenalkan konsep rehabilitatif, reformatif kepada pesalah yang kemudian perlu diperuntukkan dalam undang-undang. Yang mediation. Yes, mediation, reform dia balik, Ya. tazkirah dia balik. Tak ada YB peruntukan itu. Oleh kerana tak ada, saya sebagai menteri bertanggungjawablah mengadakan peruntukan itu. Ya. Tapi syaitan punya hal, langkah syaitan Allah dia boleh apa? InsyaAllah. habis. Ada ruang lagi, ada ruang. Dan saya tidak melihat hari ini menteri yang ada menuju ke arah itu.